A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-319. Muka surat 319. Insya-Allah, jadi sebelum kita meneruskan sesi kita pada kali ini, minta feedback. Alhamdulillah, terima kasih yang telah memberikan feedback video dan juga suara. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan, dan yang kedua, seperti biasa kita minta kepada semua untuk membuka mushaf bersama-sama untuk meneliti, membaca, melihat apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat 319, ataupun kita bersama pada hari ini di surah Taha ayat yang ke-99 sehingga ayat 113. Ayat 113 insya-Allah. InsyaAllah seperti biasa saya akan mulakan sedikit dengan kita membaca untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat 199 daripada surah Taha yang saya baru bacakan tadi, kita mulakan pada pagi ini, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadzalik, ka seperti, zalika itu, seperti itu, naqussu. Jadi maksud di sini ialah Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kepada kita sebelum daripada ni kisah Nabi Musa alaihissalam, panjang lebar kisah Nabi Musa. Kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa surah Taha ini mengandungi tiga part utama. Part yang pertama sekali ialah tentang tasliyah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Taala tidak turunkan Quran ini untuk memberatkan kamu, untuk menyusahkan kamu, litashqa dan sebagainya. Itu yang pertama, part yang pertama. Part yang kedua daripada surah Taha ni, part yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ni surah Taha, kita pada surah Taha sekarang. Yang pertama tentang tasliyah, iaitu menggembirakan Nabi, memberi semangat kepada Nabi, memotivasikan Nabi dalam dakwah. Yang keduanya ialah menceritakan tentang kisah Nabi Musa AS yang panjang lebar, yang baru kita saja habis pada muka surat sebelum daripada ni, iaitu muka surat 318. Jadi sekarang ni muka surat 319 ni Allah Subhanahu Wa Taala mula masuk kepada part yang ketiga, daripada kisah yang kita katakan daripada surah Taha ni, iaitu tentang balik semula tentang kepada perlawanan yang berlaku di antara Nabi dengan orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ni hentam Nabi, serang Nabi dan sebagainya. Mereka buat banyak perkara kepada Nabi kerana sesuai dengan keadaan surah ini turunnya, iaitu semasa Nabi SAW sedang berdakwah kepada orang-orang Quraisy ni. Jadi apabila Nabi dakwah kepada orang Quraisy ni serang Nabi macam-macam perkara, jadi maka Allah Subhanahu wa taala memberi support kepada Nabi SAW supaya meneruskan, supaya bekerja, dan Allah Taala menjawab, mengajar kepada Nabi, kadang-kadang tu menjawab apa yang patut mereka jawab, apa yang Nabi SAW jawab kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekarang habis cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita akan tengok start dari sini, kazalik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kisah Nabi Musa sebagaimana yang ada sehingga ayat yang ke-98 sebelum daripada ini, maka begitulah juga naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Maka begitulah juga kami telah ceritakan kepada kamu, bukan hanya cerita Nabi Musa, tapi banyak lagi amba ni berita-berita, maknanya berita-berita tentang apa yang telah berlaku, ma qad sabaq, apa yang telah berlaku sebelum daripada ni. Jadi sebab tu Allah Taala tengok ceritakan, bukan cerita Nabi Musa saja, Allah Taala ceritakan tentang Nabi Nuh, Allah Taala ceritakan pasal Nabi Adam, Allah Taala cerita pasal Nabi Lut, Allah Taala cerita pasal Nabi Ibrahim dan macam-macam lagi kan. Allah Taala ceritakan itu nama dia ma qad sabaq. Banyak lagi cerita-cerita lain, wahai Muhammad, yang telah Allah Taala cerita. Dan juga sekarang ni kita baca Quran, maka kita rasai bahawa Allah Taala adalah banyak ceritakan kepada kita dalam Al-Quran kan. Kemudian Allah Ta'ala kata waqad atainaka min ladunna dzikra, dan kemudian Allah Ta'ala katakan dan kami telah berikan kepada kamu, atainaka wahai Muhammad, telah bawa datang kepada kamu min ladunna,
daripada Allah Subhanahu wa taala zikra. Zikra tu makna Quran. Jadi zikra sini ialah Al-Quran. Jadi sekarang ni sebagaimana Allah cerita banyak, sekarang Allah Taala berikan kepada kamu pula Al-Quran. Jadi Quran ini Allah Taala kata man a'rada anhu. Sesiapa yang berpaling daripadanya, berpaling daripada Quran, nya ni adalah Quran, zikra ni. Jadi ni pendapat majoriti ulama tafsir lah, katakan bahawa dalam jalan lain pun disebut macam tu. Dia kata ialah sesiapa, sekarang ni zikra ni Quran, maka sesiapa yang berpaling daripada Quran, yang lari daripada Quran, tak nak terima Quran, terimalah kitab apa-apa, buku apa-apa kan, buku pemikiran manusia ke, buku sini kan, manusia. Siapa yang lari daripada Quran, bukan hanya baca Quran, bukan maknanya tolak Quran ni, bukan maknanya tolak terus Quran. Kadang-kadang baca Quran, kita baca Quran, tapi kadang-kadang kita tak terima apa yang disebutkan oleh Al-Quran tu. Tapi baca Quran tu yang pelik kan, manusia kan. Jadi ada mereka ni beriman tapi baca Quran, mereka ni orang Islam lah, maknanya baca Quran tapi tolak apa yang ada dalam Quran, tu yang pelik. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala kata siapa yang ma'aradu anhu, siapa yang tolak Quran tu, yang tidak beriman dengan Quran tu, tak iman apa yang isi dalam Quran ni, kata beriman tapi tak beriman dengan siapa isi dalam Quran, fa innahu yahmil, Allah Ta'ala kata, maka dia yahmilu yaumal qiyamati, pada hari kiamat dia akan menanggung, dia akan membawa wizron. Wizron tu ialah satu beban yang sangat berat, yang sangat-sangat berat, yang sangat-sangat dahsyat kan. Sebab apa? Beban apa tu? Beban dosa lah. Sebab apa? Dosa yang pertama, orang tak beriman kepada Quran, syirik dan sebagainya kan, ataupun menerima yang lain, hukum-hukum yang lain selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. So dahsyat. Allah Taala dan tengokkan dosa itu dosa yang paling besar. Dosa paling besar kan. Sebab apa? Sebab manusia ni kan baca Quran tapi tak terima Quran. Sebagaimana orang Mekah juga, mereka ni dengar Nabi Muhammad baca Quran ni, tapi mereka tak nak terima, mereka tak nak beriman pun kepada Quran. Jadi tu Allah Subhanahu wa taala beri warning kepada kita kita maknanya jangan tak percaya apa yang ada dalam Al-Quran. Apa yang dalam Quran itu adalah betul semua. Kalau tak, Nabi SAW tak susah-susahkan terima Quran, bawa Quran, beri Quran kepada kita kan. Kemudian khalidina fiha, bukan setakat itu saja. Allah Ta'ala kata orang yang tak beriman kepada Al-Quran ni, dia akan khalidina fiha, iaitu di dalam hi itu maksudnya ialah di dalam menanggung beban tu. Maknanya dalam neraka lah, masuk neraka bawa beban tu. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Himla tu makna tanggungan itu adalah benda yang paling buruk sekali yang berlaku pada hari akhirat. Wasa'a lahum, itu paling buruk, seburuk-buruk lahum untuk mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, himla, tanggungan. Jadi kalau kata apa tanggungan yang paling dahsyat sekali pada hari kiamat, itu tanggungan orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah ini dalam ayat 101. Kita pergi ayat 102, Allah Ta'ala kata yaumai, Allah Ta'ala sekarang ceritakan hari kiamat tu macam mana. Banyak Quran ni kan, dalam Quran ni banyak sangat cerita tentang hari kiamat, bentuk dia, bagaimana Allah Ta'ala kata sini yauma yunfakhu fis-sur, pada hari itu, hari kiamat ni, yunfakhu, ditiupkan fis-sur. Sur ni dalam bahasa Melayu ni kadang-kadang diterjemahkan sangkakala tapi kita nak kata macam mana nak kata sangkakala, satu bunyi yang sangat dahsyat, sangat kuat Kita kalau hari ni lah kan, hari ni kita kalau kereta, kita naik kereta, dia akan bunyi guna horn horn tu kuat, biasalah kan horn tu. Tapi kalau kuat sangat, bila kuat sangat, lori lah kata tu bunyi kuat tu kan, itu horn juga. Tapi ini bunyi sur ni ialah habis bunyi yang sangat dahsyat kan, semua manusia atas dunia dengar. Ada dua tiupan. Yang pertama sekali ditiup oleh, kita kata oleh malaikat kan. Yang pertama sekali ialah tiupan pertama mati semua, yang kedua bangkit semua. Jadi Allah SWT sebut sini wa yauma yunfakhu fis-sur, iaitu pada hari ini, hari di sini ialah hari kiamat. Hari kiamat tiupan yang kedua, yunfakhu fis-sur, iaitu pada tiupan yang kedua. Allah Ta'ala kata wa nahsyurul mujrimina yauma izin zurqa. Allah Ta'ala akan bangkitkan, kumpulkan. Allah Ta'ala kumpulkan semua sekali, tetapi orang Allah Ta'ala sebut spesifik sini, dikumpulkan al-mujrim. Mujrim mana? Orang kafir orang mujrim. Allah Ta'ala sebutkan kadang-kadang orang mujrim ni kafir, iaitu penjenayah. Kalau ikut makna asalnya, mujrim ni orang yang melakukan jenayah. Apa jenayah paling besar? Jenayah paling besar ialah orang yang tidak beriman lah kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dan sebagainya. Jadi Allah SWT sebut sini, mereka ini akan nahsyuru, kami akan kumpulkan orang-orang mujrim itu yauma izin, pada hari itu, zurqa. Zurqa ni maknanya, asal maknanya ialah biru, maknanya biru. Jadi yang dimaksudkan oleh biru sini, ulama kata ialah matanya biru, mukanya hitam. Ada yang kata maksud zurqa ni kelabu, makna matanya kelabu. Jadi
kita nak bayangkan itu orang yang berada dalam ketakutan yang sangat dahsyat sehingga hitam muka dia dan juga mata dia tu biru atau mata itu kelabu sehingga tak ada dah bola mata ni tak ada dah. Itulah yang ulama katalah kan, ulama katakan zurqa azraq tu maknanya biru. Jadi seterusnya Allah SWT sebutkan bagaimana keadaan mereka. Dalam keadaan itu yang pertama dihimpunkan mereka itu dalam keadaan bermata biru, takut, dalam keadaan sangat takut. Dan bukan biru cantik, bukan. Ni bukan biru, mata biru kita kata yang cantik, orang cantik mata biru. Tak. Dahlah muka hitam, bermata tak menakutkan, ya, kadang-kadang takut. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat 103 sini, yatakhafatun. Yatakhafatun ni bercakap secara perlahan-lahan, berbisik-bisik sesama mereka ni, sesama orang-orang yang telah dikumpulkan ni, iaitu apa? Yatakhafatuna bainahum, mereka ini berbisik-bisik sesama mereka, illa bistum illa asyra. Kita dulu hidup, dia kata sekejap je. Asyra ni 10 maknanya kan, 10 apa, 10 malam. Maknanya dibandingkan dengan mahsyar pada masa tu yang sangat-sangat dahsyat tu, mereka rasa kita duduk 10 hari je kot. Mereka kata, ada pendapat kata lah 10 tu kita duduk, illa bistum tu, labistum ni maknanya kita berada dalam kubur. Padahal mereka duduk dalam kubur tu lama sangat. Padahal mereka duduk atas dunia tu lama kan. Iyalah kira 80 tahun, ada 60 tahun, ada 70 tahun, 80 tahun kan. Jadi maknanya mereka rasa macam lama, tapi bila dah duduk bandingkan dengan kedahsyatan di mahsyar ni, barulah mereka kata 10 hari kita mereka, tapi mereka tak berani cakap kuat-kuat ni. Mereka yatakhafatun, hanya berbisik-bisik sama mereka kan. Nahnu a'lam. Allah Ta'ala kata nahnu a'lam, kami lebih tahu, kamu tak tahu. Kamu rasa kan, banding compare kita rasa mengemosikan perasaan. Allah Ta'ala tak, kami tahu. Nahnu a'lamu bima yaqulun, apa mereka sebut ni Allah Ta'ala tahu. Kemudian iz yaqulu amsaluhum tariqatan, Allah Ta'ala kata ketika berkatalah orang-orang yang amsaluhum tariqatan ni, ayat 104 ni maksudnya ialah orang-orang yang paling pandai lah, orang paling cerdik. Amsaluhum tariqatan dalam bahasa Arab maksudnya orang yang paling adaluhum, iaitu orang yang paling tepat lah, yang paling pandai pun dia kata apa? Dia kata illa bistum illa yauma. Dia kata kamu ni tidak berada di atas dunia ni atau dalam kubur mereka sehari je. Ya tadi kata 10, sekarang ni kata satu hari. Yang paling tepat pun satu hari, bukan tepat lah mana yang paling pandai. Yang paling pandai katakan satu hari, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih tahu kan. Sebab apa? Ukuran dunia, ukuran akhirat dan sebagainya kan. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan atas dunia ni macam macam panjangnya, tapi bila banding di akhirat barulah tahu, baru rupanya tak sampai satu hari pun, yauman pun tak sampai. Jadi itu kata di kalangan mereka lah. Jadi habis cerita tu, itu gambaran Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan keadaan bagaimana di hari akhirat ni kan, kedahsyatan dari akhirat ni yang Allah cerita. Jadi apa yang Allah ceritakan tentang ni, Allah turunkan ayat ni, surah Toha ni kan, ayat-ayat begini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghadap, jadi Nabi baca, orang kafir tu dengar kan. Maknanya apa yang mereka buat, nanti jagalah mereka tu. Kalau kamu ni kafir, kamu ni lari daripada Quran, kamu tak nak beriman kepada Quran, tak percaya kepada Quran, kamu berpaling daripada Quran, jaga kamu. Inilah nasib kamu. Jadi seolah-olahnya nak kata macam itulah kepada orang-orang yang tak beriman tu. Kemudian Allah Ta'ala kata wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka tanya lagi. Mereka tanya kamu wahai Muhammad 'anil jibal, tentang bukit. Orang Arab ni, bagi mereka bukit ni sangat penting. Sebab apa kan? Mereka kenal perjalanan, mereka tahu jalan sini sebab bukit. Tengok ni bukit besar, bukit. Ada bukit Uhud, ada bukit tak Uhud, ada bukit Jabal Qobes, ada bukit macam-macam di Mekah tu ada bukit-bukit. Jadi bagi mereka bukit ni kan memang tak mungkin lah. Tak mungkin nak bergerak kan. Macam mana nak bergerak bukit ni? Boleh tolak ke bukit tu? Boleh pindahkan bukit tu? Kalau kita pindahkan bukit, mungkin kita ambil tanah, boleh lah kan, ambil tanah kemudian tak tempat lain. Tapi tak jadi bukit dah. Dia tak lekat kan pada bumi tu. Jadi Allah SWT jadikan bukit ni kan. Jadi bagi orang kafir Quraisy, mereka kata, habis tu macam mana? Yas'alunaka 'anil jibal. Hari kiamat nanti macam mana bukit ni? Mereka rasa macam bukit susah sangat lah nak alih kan. Mereka tak nampak kuasa Allah, mereka tak rasa kuasa Allah. Jadi Allah Ta'ala kata sini kan, fakul, katakan wahai Muhammad, yang sifuha rabbi nasfa. Bukit ni Allah Ta'ala hancur kan, jadi debu je. Yang sifuha tu maknanya letup kan. Kalau kita tengok sekarang lah kan, ada orang letupkan bukit tu kadang-kadang, tapi sikit lah kan, satu part daripada bukit tu kan. Sebab apa? Nak ambil batu kan, batu kerikil, batu apa pun kan, batu granite tu. Tapi ini semua bukit dihancurkan, Allah Ta'ala hancurkan. Jadi Allah Ta'ala kata yang sifuha, payah sangat bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letupkan habis, nasfa, hancur habis, jadi debu, hilang terus. Kemudian bagaimana hilang dia tu? Fayazaruha
qa'an saf-safa. Allah Ta'ala dalam ayat 106 kan, fayazaruha, Allah Ta'ala kata, dan kemudian kami hilangkan dia, hancurkan dia, tinggalkan dia dalam bentuk apa? Qa'an. Qa'an tu rata, makna dia punya pangkal bukit tu rata, tak ada apa-apa dah. Mana bukitnya? Tak ada bukit dah, rata terus. Bukan kalau kita sekarang ni sodok, masih ada lagi kesan dia kan. Ini tak, Allah Ta'ala hancurkan habis sehingga rata. Mana bukit dulu? Mana gunung Everestnya, mana gunung Kinabalunya, mana gunung Kalimanjaronya, tak ada dah semua kan. Kemudian sofa tu kosong. Jadi betapa mudahnya kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ni manusia kan nak kosong kan, nak rata kan, bukan main susah kan. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala simple je, tak ada masalah kan. Allah Ta'ala tu qadir, berkuasa atas segala sesuatu. La tara fiha iwajan wala amta. Dalam ayat yang 107 Allah Ta'ala kata, kamu tak dapat lihat bukit tu dah dihancurkan sehingga kamu tak dapat lihat padanya iwajan. Iwajan tu artinya ialah makna tanah rendah, lopak-lopak, lubang-lubang, tak ada, rata betul, flat, sehingga kamu tak nampak lubang. Ataupun juga amta ni bonggol yang tinggi, maknanya ada bonggol. Kalau kita jalan kan, jalan raya tu biasa ada bonggol kan. Jadi ni tak ada, bonggol pun tak ada, lopak pun tak ada. Jadi jadi maknanya sini lah nak ceritanya kan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh ubah sebenarnya. Allah sangat suka. Jadi nak beritakan kepada orang manusia ni kan, yang rasa bahawa Allah Ta'ala ni tak mampu. Tengok kan, Allah Ta'ala nanti hari kiamat jaga, Allah Ta'ala boleh buat semua. Jadi awak ni apa masalah sangat? Susah sangat kan. Seterusnya ayat 108 Allah Ta'ala kata yauma izin. Allah Ta'ala cerita lagi tu bukit. Awak tanya tentang bukit. Ni Allah Ta'ala cerita pasal bukit ni. Sekarang ni Allah Ta'ala kata yauma izin yattabi'una ad-da'iya. Mereka semua ni akan mengikut ad-da'iya. Da'iya tu maksudnya ialah malaikat yang memanggil mereka. Awak, kamu ikut aku, kamu ikut. Maknanya tu boleh tak mereka lari bila dah tak boleh? Allah Ta'ala kata yattabi'una ad-da'iya. Orang yang memanggil mereka tu, iaitu malaikat, akan menyeru mereka, panggil mereka, suruh pergi sini, mereka akan ikut. Mereka tak nak buat apa dah. La iwajalah tu maknanya tak boleh lari dah. Iwajah ni maknanya berpaling ke, menyeleweng ke, tak boleh. Mereka terpaksa ikut dah. Dah panggil nama, dah panggil ni, mereka ikut sini. Baru tahu pada masa tu. Wa khasha'atil aswat. Suara pada masa tu tak berani dah, senyap semua kan. Khasha'at ni khusyuk ni kalau ikutnya ialah khusyuk hati, khusyuk apa yang kita guna bahasa Melayu tu kan, Quran kan. Ni khusyuk, senyap semua kan. Wa khasha'atil aswat lirrahman, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ar-Rahman tu Allah. Jadi makna semua senyap berhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fala tasma'u illa hamsa. Allah Ta'ala kata mereka tak akan kedengaran pada masa tu melainkan hamsa. Hamsa ni apa? Hamsa ni ialah maksudnya ialah iaitu suara. Kalau negeri Arab dulu kan, nak berjalan tu kan, semua orang senyap tu dengar, iaitu apa? Pijakan unta je. Jadi pada masa tu ialah langkah-langkah manusia saja yang didengari. Semua suara senyap, tak berani nak bercakap. Sebab apa? Sekarang nak jumpa Ar-Rahman kan. Jadi sebab apa tak bising? Sekarang ni macam-macam bising kan, betul kan, bising kan, sehingga khutbah Jumaat pun ada juga bercakap lagi, atau bercakap pun main game dalam telefon kan. Tapi orang kata senyap, contoh kita kan tak, orang kata senyap, cakap lagi kan. Tengok kan, maknanya ada benda orang nak bercakap. Tapi di akhirat nanti, bila berdepan dengan keadaan tu, semua tak ada lah, emosi apa pun semua senyap, takut kepada Ar-Rahman tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma' illa hamsa. Kamu tak boleh dengar melainkan yang tak bunyi hamsa saja, pijakan atas tanah tu. Yauma izin. Allah Ta'ala kemudian kata seterusnya, ialah cerita tentang ayat 109. Allah Ta'ala kata yauma izin, pada hari itu la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada masa tu pula Allah Ta'ala sebut cerita lagi, ada syafa'ah dipanggil. Boleh syafa'ah ni ialah kita kata recommendation. Jadi boleh tak orang keluarkan syafa'ah? Jawapan dia tak boleh, melainkan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca dalam ayat kursi kan, dalam ayat kursi Allah Ta'ala sebutkan tak ada orang boleh syafa'ah dah. Tak ada syafa'ah yang mana orang ni boleh tolong orang ni kan. Atas dunia ni macam-macam, ada kabel, ada orang besar dan sebagainya kan, boleh guna.
Oh, dia ni baik dengan ni, dia ni baik dengan ni, orang besar ni kan. Jadi orang besar ni boleh tolong dia kan. Dia kena saman pun boleh lepas dan sebagainya. Tapi di hari akhirat ni Allah Ta'ala kata tak ada. Yang boleh beri syafaat ialah orang yang Allah izinkan saja. Tapi kita akan tengok cerita macam mana yauma izin la tanfa'us syafa'ah. Allah Ta'ala kata yauma izin la tanfa'us syafa'atu, tak akan dapat memberi, tak akan memberi syafaat illa, melainkan, maknanya secara umumnya tak ada, no, melainkan illa man azina lahur rahman. Nombor satu syarat dia, ulama-ulama sebut ada 3 syarat. Yang pertama sekali ialah orang yang Allah Ta'ala beri izin saja. Jadi Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang utamanya, yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Kita harapkan, sebab itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berilah, ya Allah, berilah kerana kami dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Tu yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala kata wa radiyalahu qawla, dan dia redha untuk Allah ini qawla. Apa maksud redha kepada Allah qawla ini? Kata ulama dalam tafsir jalan lain, dia kata maksudnya orang-orang yang sanggup untuk menerima la ilaha illallah, menerima tidak ada Tuhan melainkan Allah, mengucapkan syahadah. Orang yang sanggup Islam, bukan Islam maknanya Islam nama lah, tapi maksudnya Islam yang betul-betul, dan yang sanggup untuk terima Allah Ta'ala sebagai ilah dia, la ilaha illallah, maka itulah yang maksudkan dia kata, iaitu orang-orang yang Allah Ta'ala sebut wa radiyalahu qawla, orang yang redha untuk Allah ni dengan kata-kata, maknanya dia sanggup untuk menerima Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ya'lamu, Allah Taala sebut ni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Taala tahu ma baina aydihim. Ma baina aydihim maksudnya depan, maksud dia. Wa ma khalfahum maksudnya belakang. Apa yang depan, apa yang belakang dalam cerita ni Allah Taala sebut sini. Allah Ta'ala tahu, dia nak ceritanya, Allah Ta'ala tahu apa yang kamu lakukan, apa yang akan berlaku ni yaum ni di depan kamu ni kan, ma baina aidihim ni di akhirat ni Allah Ta'ala tahu. Kemudian Allah Ta'ala tahu wa ma khalfahum, dan juga apa yang di belakang, iaitu apa yang ditinggalkan. Di mana? Iaitu semasa kamu berada di atas dunia. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat atas dunia. Jadi sekarang depan ni Allah Ta'ala tahu, yang belakang dulu pun Allah Ta'ala tahu. Jadi kalau orang kafir, orang menentang agama apa benda kan, ni yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan. Jadi Allah Taala ceritakan, Allah Taala tahu apa yang kamu buat atas dunia. Wahai orang Quraisy, wahai orang musyrik Mekah dan sebagainya terhadap Muhammad ni, Allah Taala tahu. Sekarang ni kamu tahu apa yang nak berlaku ni kan, Allah Taala tahu. Allah Taala tahu. Jadi Allah Taala tahu semua. Kesimpulan dia, tahu semua, dulu, kini, selamanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Sedangkan kamu tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa yang Allah Ta'ala tahu kamu tahu tak? Kamu tahu tentang Allah kan? Jadi kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kenal Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kan. Sebagaimana apa yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapi bagaimana ada benda yang tak diceritakan oleh Nabi kita SAW, Allah kita tak tahu. Kita tak tahu kan. Jadi itulah Allah Ta'ala tahu, ceritakan. Tapi Allah Ta'ala tahu tentang kita. Kita tak tahu hakikat bagaimana. Even syurga ke bagaimana, kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Jadi Allah Ta'ala beri secebis daripada ni untuk kita supaya kita ni beriman. Itu pun manusia tak nak terima. Itu pun manusia tolak. Itu pun tak nak percaya. Tak banyak kalau banyak pening kepala kan, complicated kan. Simple je kan. Akidah simple je kan. Kalau rukun Islam, rukun iman 6 je, tak banyak pun. Rukun Islam 5 je kan, tak banyak pun. Itu pun tak boleh nak terima. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan kat sini, mereka tak tahu wala yuhitu nabihi ilman. Kemudian wa'anatil wujuh. Allah Taala sebutkan ayat 111 insya-Allah. Allah Taala kata selepas itu wa'anatil wujuh, wa'anati al-wujuh. Anat itu maksudnya ialah tunduk maksudnya. Dan tunduklah muka-muka pada hari itu wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum, untuk Tuhan yang hayy, yang tetap hidup. Al-qayyum, tetap berdiri sendiri. Berdiri sendiri maknanya tak perlukan kepada orang lain. Kita ni perlu, kita ni miskin kita ni perlukan kepada Allah, kita perlukan kepada gini, macam-macam kita perlu kan. Nak minta apa pun, nak buat apa pun perlu kan. Manusia tak boleh hidup atas dunia seorang-seorang kan. Dia sombong mana, dia kaya macam mana pun kan, dia billionaire,
trilion pun tak kira, tapi dia perlukan kepada manusia lain. Dia tak boleh hidup seorang-seorang kan. Seorang yang boleh jadi kaya tu sebab dia bisnes ke, dia buat apa kan. Bisnes tu sebab maknanya ada orang pembelinya. Kalau dia nak jual satu barang, orang tak ada beli, macam mana dia nak jadi billionaire, nak jadi trillionaire? Tak boleh kan. Jadi maknanya dia perlukan kepada orang. Dia nak makan, perlukan kepada orang kan. Nak perlu orang tanam, nak makan ikan, perlukan nelayan. Dia nak makan kambing, nak makan apa, perlukan kepada peternak. Tak ada dia boleh hidup sendiri kan. Jadi manusia ni perlu. Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala qayyum, hayyu qayyum. Maknanya dia sendiri boleh berjalan sendiri. Tak perlu kepada kita. Kita yang perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata sini, wa anatil wujuh. Tunduklah muka-muka kepada hayy dan juga qayyum. Wa qad khaba man hamala zulma. Allah Taala sebut lagi khaba, celakalah, rugilah man, siapa? Orang yang apa ni? Orang yang man hamala zulma, orang yang menanggung zulma. Zulma itu maksudnya ialah dosa syirik, dosa kufur, maka dia akan tanggung lah pada hari akhirat ni. Dia akan bawa lah. Di dunia ni macam relax, tak ada masalah dia. Yes, kita nampak macam senang lenang, kaya raya ke sana kemari, naik kapal terbang kan, naik roket, naik apa benda kan, dia kaya pula tu kan, sana kemari. Atas dunia, tapi jaga kan, dia hari akhirat jaga kan, dia akan bawa dosa dia tu hamala zulma. Allah Ta'ala panggil zulma. Allah Ta'ala panggil orang-orang yang buat jahat, orang buat syirik ni, dia tu zalim sebenarnya kan, tu maha zalim dia tu kan. Jadi dia akan bawa kezaliman. Wa man ya'mal minas solihat. Tapi sebaliknya Allah Ta'ala kata sebaliknya, wa man ya'mal minas solihat, tapi yang berbuat baik, wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min tu dia panggil wawul hal, panggil dalam keadaan dia tu beriman. Maknanya kalau buat baik tapi tak beriman, tak terima. Allah Ta'ala tak terima. Orang yang buat baik, wa man ya'mal minas solihat, orang yang buat baik, beramal soleh, dalam keadaan dia tu beriman. Jadi syahadat dia beriman. Sebab itulah setengah ayat lain dia tu beriman dan beramal soleh. Tapi dalam ayat ni kata siapa yang beramal soleh dalam keadaan dia tu beriman. Syarat je beriman dulu. Kemudian fala yakhafu zulman wala hadma. Allah Ta'ala kata dia tak akan takut dizalimi. Maksud takut dia dizalimi, dia tak akan takut dia dizalimi. Maksud dizalimi iaitu dia akan kena zalim lah. Akan zalim maksudnya kenapa bayaran tak cukup ke dan sebagainya. Itulah maknanya kan. Itu maksud zulma itu, iaitu tidak diberikan haknya. Dia samalah itu dengan perkataan wala hadma. Hadma tu ialah seorang yang tak dapat hak dia. Maknanya orang yang buat baik, orang yang beriman, maka dia jangan takut. Dia tak takut. Allah Ta'ala pasti akan beri. Dia tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Tak akan dikurangi, tak diberikan haknya. Wala hadma wala zulma. Tak akan. Jadi itu ayat 112, ayat 11, minta maaf, ayat 112, ayat 113 yang terakhir pada pagi ni kita akan tengok. Ya Allah kata wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyya, dan begitulah kami turunkan. Wa kadzalika anzalnahu qur'anan, sebagaimana kami cerita, sebagaimana kami gini-gini kan, kami tu anzalna qur'anan arabiyya, kami telah turunkan Quran ini arabiyya. Kita tengok sini kan, dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan perkataan arabiyya. Nak cerita pentingnya bahasa Arab ni kan. Bahasa Arab satunya, Allah Ta'ala turunkan Quran ni bukan dalam bahasa lain, bukan dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa apa kan, kepada orang Arab ni kan, sehingga orang Arab tak ada nak faham bahasa Arab dalam Arabiyah. Kenapa kamu tak faham juga? Kita tengok juga sedikit sini yang cantiknya Allah Ta'ala sebut ni anzalna. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kadang-kadang dia guna nazzala, kadang-kadang dia guna anzala. Sebenarnya ada makna dia turun, tetapi dari segi balaghahnya ialah dia berbeza. Anzala dengan nazzala dia berbeza. Turun, tapi turun bagaimana? Bentuk turun tu. Kalau anzala makna turun sekaligus. Kalau nazzala makna turun sikit-sikit. Itu beza dia. Sebab itulah bahasa Arab ni sangat dahsyat makna. Jadi kalau orang Arab tak faham juga kan, orang Arab pada zaman Nabi tu tiba-tiba tak faham juga. Apa ni? Allah Ta'ala kata kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Apa awak tak fahamnya? Gitu kan. Jadi yang ini anzalna, Allah Ta'ala sebut sini kan, anzalnahu, kami turunkan Quran itu Qur'anan Arabiyya, dalam bahasa Arab. Kemudian wasarrafna fihi minal wa'id, minta maaf, Allah Ta'ala sebut wasarrafna fihi minal wa'id, dan kemudian sarrafa ni pelbagai maksud dia. Kami pelbagaikan pada Quran itu minal wa'id,
perkara-perkara ancaman, perkara-perkara peringatan. Allah Ta'ala peringatkan. Kadang-kadang manusia ni satu cara peringatan dia tak terima, tak boleh nak faham. Allah Ta'ala cerita cara lain. Allah Ta'ala cerita cara lain kan. Lepas tu Allah Ta'ala sarrafna kan. Kadang-kadang bentuk macam ni, kadang-kadang bentuk cerita, kadang-kadang bentuk macam ni. Nak beri peringatkan manusia. Makna Allah Ta'ala ni bertalu-talu kan, bercerita, bersungguh-sungguh, bercerita kan macam-macam cara kepada manusia nak cerita tentang al-wa'id tu. Tapi manusia juga tak nak faham, tak nak terima juga. Jadi Allah Ta'ala kata wasarrafna fihi minal wa'id. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok kadang-kadang berulang, tapi kadang-kadang dia tak berulang sebenarnya kan, tapi dia cerita dalam bentuk yang berbeza. Wasarrafna fihi minal wa'id, dan kami bentuk-bentukkan macam-macam bentuk pada Al-Quran itu dengan amaran-amaran kan, la'allahum yattaqun, moga-moga mereka itu bertakwa. Dan kemudian au yuhdisulahu zikra, Allah Ta'ala kata bertakwa ataupun yuhdisulahum zikra, betul tak? Yuhdisulahum zikra, iaitu maksudnya ialah akan timbullah sesuatu yang akan dapat memperingatkan mereka. Yuhdisu ni berlaku, memperlakukan untuk mereka tu zikra. Moga-moga mereka ni dapat ambil peringatan. Kalau macam ni tak dapat ambil peringatan, nak macam ni. Sebab itulah sarrafa, moga-moga dapat yuhdisulahum zikra, melahirkan untuk mereka itu peringatan. Jadi oleh kerana itu juga peringatan saya tidak langsung kepada kita ialah kita kena pelbagaikan peringatan kepada manusia. Sebagaimana Quran tu ingatkan kita, ajar kita, maka begitu juga kita ni kena gunakan pelbagai cara untuk memperingatkan manusia. Sebab kadang-kadang manusia seorang dia tak boleh faham macam ni, tak boleh teringat macam ni, dia tak tercapai macam ni, dia tak terjangkau macam ni kadang. Jadi kena pelbagai-pelbagaikan. Jadi setakat itulah saja insya-Allah hari ini. Kita akan jumpa lagi insya-Allah dalam sesi seterusnya 320. Insya-Allah kita tak lama lagi kita akan habis surah Taha, kita masuk kepada satu surah yang baru insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan berterusan insya-Allah. Cuma esok hari Ahad, esok hari Sabtu, esok hari Ahad kita tak ada. Kita akan sambung insya-Allah pada hari Isnin insya-Allah. Hari raya kita tak pasti lagi hari raya kan. Kalau hari raya pun mungkin kita akan teruskan juga insya-Allah. Semoga hari raya kita akan diberkati insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita tangguh sama-sama dengan membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.